الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari sama-sama kita bertasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini 10 Muharram, hari ke-10 yang disebut sebagai Ashura, hari yang berkat, hari bersejarah, hari kemenangan Nabi Musa alaihi salam dan hari kejatuhan Fir'aun laknatullah alaih ditenggelamkan dalam laut bersama tentera-tenteranya. Hari ini kita sunat berpuasa. Kalau yang tak berniat semalam, masih ada peluang untuk berniat di pagi hari ini. Kerana puasa sunat, boleh niat sebelum masuknya waktu zuhur dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan belum minum dan belum makan. Boleh niat lagi, pagi ini pun boleh niat sebelum zuhur. Dipanggil hari Musawi, hari Nabi Musa punya hari ini, dan puasa Arafah dipanggil hari Muhammadi. Puasa Arafah, Allah menghapuskan dosa-dosa kita selama 2 tahun. Puasa Ashura, Allah hapuskan selama 1 tahun. Ahtasibu ala Allah an yukaffira sanatal baqiyah. Aku memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala mengampunkan hari-hari yang berbaki dalam tahun ini. Kita berada di awal tahun, Allah akan ampun sampai ke hujung tahun. Jadi kita sunat berpuasa, kemudian kita sunat meluaskan belanja kepada anak-anak, kepada isteri, bagi duit atau bagi beli mainan. Ada yang beli mainan dekat anak-anak, bagi anak-anak rasa seronok. Bagi anak-anak rasa seronok, makanan, bagi duit raya, begitu, digalakkan. Dan dalam kitab Munyatul Musalli, karangan Syekh Daud Al-Fatani, ada satu amalan, iaitu kita berzikir hasbiyallah wa ni'mal wakil
ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Kemudian kita sambung dengan satu doa, insya-Allah disebutkan oleh Sayyidi Muhammad Ghawthullah dalam kitabnya yang bernama Jauhar. Barang siapa yang membaca Hasbi Allah wa ni'mal wakil 70 kali pada hari Ashura, kemudian dia tutup dengan satu doa. Doa ni dia ada dalam kitab Munyatul Musalli. Nescaya tiada mengenai mati pada tahun itu. InsyaAllah Allah panjangkan umur kita tak mati tahun ni. 1443. Dan jika hampir ajalnya, tiada diberi taufik pada membacanya. Kalau Allah nak cabut nyawa kita tahun ni, Allah tak memberi taufik, tak memberi kemampuan untuk kita mengamalkan bacaan doa ni. Jadi kalau kita baca, insya-Allah sampai hujung tahun nanti, insya-Allah dia kata, nescaya tiada mengenai mati pada demikian tahun itu. Sampai Zulhijjah lah, sampai 1 Muharram pula tu, insya-Allah tak mati. Tapi 1 Muharram sampai 9 Muharram tahun depan, ada kemungkinan lah mati. Maksudnya daripada 10 Muharram sampai hujung tahun, insya-Allah tiada mengenai mati. Ini bukan hadis, ini bukan ayat Quran, tapi amalan para ulama disebut mujarab, ternyata berkesan. Mereka amalkan. Dan Syekh Daud sendiri pun dia baca. Ada satu tahun tu Ashura dia malas nak baca lah. Dia kata dia pun dah tua. Dan dalam riwayat hidup dia tak baca Ashura dan dia mati tahun tersebut. Jadi mari sama-sama kita beramal dengan bacaan ini. Bukan hadis, bukan Quran, tapi amalan, tajribah, pengalaman daripada alim ulama. Mereka buat kesimpulan, kalau kita baca, insya-Allah umur kita sampai hujung tahun. InsyaAllah. Baca 70 kali bersama-sama saya. Kita mulakan kuliah kita pagi ini dengan kita berzikir sama-sama 70 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم الوكيل
نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Itu kita baca doa, saya baca doa, tuan-tuan aminkan saja doa ni insya-Allah. Bagi yang ada kitab ni, kitab Muniyatul Musalli boleh baca. Sebaik-baiknya doa ni baca 7 kali. Tapi saya baca sekali je lah. Saya baca sekali saja doa penutup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablagh ar-ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallahi illa ilayhi. Subhanallahi 'adada asy-syaf' wal witr wa 'adada kalimatihi at-tammati kulliha. Nas'aluka as-salamata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik, kita sambung pengajian kita. Jadi hari Ashura ini yang paling sahih ialah kita berpuasa sunat, kerana hari Ashura hari kemenangan. Kita sambut hari kemenangan Islam, kemenangan Nabi Musa alaihi salam dan kejatuhan Fir'aun mati, tenggelam, lemas dalam laut. Kemudian kita sunat tausi'ah 'alal 'iyal, meluaskan keluarga. Kita wujudkan suasana bagi duit raya lah cakapnya kepada anak dan isteri. Sebab ada satu hadis, walaupun hadis ini ada ulama kata dhaif, tapi dia banyak riwayat, dia banyak turuk. Dalam kitab ni kita jumpa, dalam kitab ni banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan. Hadis kalau dia lemah pun tapi banyak riwayat, dia yashuddu ba'duhu ba'dan, kata ulama hadis. Hadis yang lemah bila banyak riwayat dia saling menguat-nguatkan. Sebahagian riwayat saling kuat menguatkan. Dia boleh naik kepada taraf hadis hasan, hasan li ghairi dalam istilah ilmu hadis. Satu hadis, man wassa'a ala 'iyalihi, barang siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya. Ayalihi ni ada dua terjemahan. Yang pertama keluarganya, yang kedua ayal maknanya fuqara. Siapa yang membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kita boleh terjemah dua-dua, siapa bantu keluarganya sendiri atau membantu orang-orang susah pada hari Ashura. Wassa'allahu alaihi rizqahu. Allah akan meluaskan rezekinya. Allah bagi murah rezeki kepadanya. Sa'ira sanatih, sepanjang tahun. InsyaAllah awal tahun dia infak, terutamanya pada hari Ashura, awal tahun dia tak berkira. Ibu-ibu boleh masak special petang nanti untuk berbuka puasa. Ayah-ayah boleh bagi duit dekat anak-anak, dekat isteri. Ada isteri nak beli barang dekat Lazada, bagi duit. Nak beli barang dekat Shopee, bagi duit. Tapi mengikut kemampuan lah. Lagi isteri-isteri minta gelang mah, rantai mah pula dekat suami kan. Jenuh suami. Berbelanja ikut kemampuan. Tapi kita bagi seronok lah, tak berkira lah hari ni. Bagi duit raya. Duit raya orang duk bagi hari raya kan. Bagi hari Ashura. Hari raya Aidilfitri tu lebih elok kita bagi sebelum raya. Waktu bulan Ramadan tu bagi pahalanya berlipat kali ganda. Bagi duit raya siap-siap. Hari last sebelum masuk 1 Syawal tu, bagi waktu Ramadan tu lagi bagus. Jadi duit raya ya ustaz ya, duit raya. Isteri duk tunggu tu, anak-anak duk tunggu. Bagi mereka seronok. Siapa bagi orang seronok, insya-Allah dia akan seronok dengan rezeki. Rezeki dalam bentuk kesihatan. Rezeki dalam bentuk, kalau orang bisnes ni, hari ni dia infak banyak-banyak sikit. Allah akan murahkan rezeki. Bisnes dia tak akan gulung tikar. InsyaAllah ini janji Nabi SAW. Jadi macam itulah. Kemudian yang tadi tu, amalan Syekh Daud. Syekh Daud dia mungkin terima daripada guru-gurunya dan dia ambil daripada amalan ulama-ulama, membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kita beramal lah insya-Allah. Dia bukan hadis, dia bukan ayat Quran, tapi dia amalan ulama yang elok kita jadikan amalan kita. Kemudian hari Ashura ni hari seronok. Berdapat duit raya seronok kan. Kita bagi kat isteri, bagi kat anak. Nak bagi seronok, nak bagi seronok. Pasal hari ni hari kejayaan. Hari kejatuhan Fir'aun. Takkan kita nak sedih. Hari kemenangan Nabi Musa. Tentu kita nak bergembira. Hari happy. Tetapi ada golongan, satu golongan yang dinamakan Syiah. Mereka jadikan hari Ashura ni hari sedih. Hari Ashura hari mereka bersedih. Sebab pada tahun 61 Hijrah berlaku sejarah hitam, terbunuhnya cucu Nabi yang bernama Sayyiduna Husain.
Jadi mereka pakak bersedih. Ada yang tepuk badan, ada yang guna pisau toreh belakang, ada yang pukul kepala sampai keluar darah, ada yang hentuk kepala. Ni jadikan hari ni hari kesedihan, hari ratapan. Mereka pakai pun baju busuk-busuk, pakai baju yang terkoyak-terkoyak, berdarah-darah. Setengah tu yang ekstrim, syiar yang ekstrim ni, dia guna pisau dia tibai belakang, lekat darah, berdarah-darah, busuk, selekeh, menangis, tak esok-esok. Inilah hari dia. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita faham hari ini hari kegembiraan. Sebab tu kalau kita cek dalam bentuk amalan, ada yang tidak bersandarkan hadis tapi nak bagi seronok, digalakkan mandi. Ada orang tanya saya, adakah mandi Ashura ni? Sampai niat, sahaja aku mandi sunat Ashura kerana Allah Ta'ala. Wallahu alam, saya tak jumpa lah lafaz niat saja aku mandi sunat Ashura tu dalam kitab-kitab fiqh. Tapi mungkin konsep dia nak ajak orang suruh mandi. Mandi, bersihkan badan, berhimpun dengan anak beranak, bagi duit raya, begitu. Jadi mandi, berwangi-wangian, kan? Ada yang pakai celok. Dia tidak ada dalil khusus, tapi nak izharus surur, nak menunjukkan kegembiraan. Kalau di negara Arab ni, mereka buat halawa, makanan-makanan manisan, kek, duk bagi kat jiran apa semua. Mungkin itulah juga budaya kita, jenis tak buat kek, jenis buat bubur Ashura. No? Buat setalam, potong, bagi dekat jiran, bagi kat kawan. Kalau Arab dia buat halawiyat, manisan-manisan. Kita pun boleh buat kek, tak mesti buat bubur Ashura. No? Kita boleh buat kek, bagi dekat kawan, buat kek, buat apa lagi yang mana? Puding, kan? Asyik bubur Ashura je. Dan nama Ashura, bubur Ashura. Buat tukar pula, puding Ashura, kek Ashura. Tujuan dia nak seronok. Jiran-jiran yang dekat-dekat bolehlah nak pergi ziarah, tak kira langgar SOP pula. Jadi kenapa nak bersedih? Syiah bersedih, kita tak syiah, kita tunjukkan kegembiraan. Bukan kita gembira cucu Nabi dibunuh. Syiah ni dia salah faham. Dia bila tengok ahli sunnah berseronok, mandi, ada yang pakai celak, dia kata, tu seronok tu. Seronok menyambut kematian cucu Nabi. Seronok tu ni apa? Tak, kita tak ada kena mengena dengan Sayyidina Hussein tu. Jadi faham konsep kita nak seronok. Sebab tu ulama' dia senaraikan. Tapi yang tak eloknya, ada yang menambah-nambah mereka-reka. Sampai ada yang keluarkan hadis palsu. Siapa mandi pagi Ashura, dia tak kena penyakit sepanjang tahun. Siapa pakai celak pagi Ashura, mata dia tak akan sakit. Tak dapat sakit mata. Tu tak ada lah, tu rekaan. Jadi kita kena faham falsafah kita. Ashura ni bukan hari bersedih, hari bergembira. Itu yang kita kena faham. Kemudian amalan-amalan itu cadangan daripada ulama untuk kita bergembira. Gembira bukan gembira cucu Nabi dibunuh, tidak. Gembira kerana Nabi Musa berjaya membawa Bani Israel melintas laut. Adapun Syiah, mereka bersedih dan mereka tengok ahli sunnah bergembira. Mereka menuduh kita berseronok dengan matinya Sayyidina Hussein. Kita bukan gembira pasal itu. Kemudian ada lagi satu puak yang bila dia tengok nak bagi orang gembira, dia buat hadis palsu. Dia kata Nabi kata mandi sunat Ashura tak dapat penyakit. Dia kata Nabi kata pakai celak sepanjang tahun tak sakit mata. Hak tu dimasukkan hadis-hadis palsu. Tujuannya baik tapi cara tak kena. Niat tidak menghalalkan cara. Kerana nak suruh kita ni bersih badan, sehingga dibuat rekaan-rekaan itu tak boleh lah. Dalam agama tak boleh. Niat tidak menghalalkan cara. Amalan tak salah. Hadis tu hadis palsu, tapi amalan tu okey lah untuk kita menzahirkan keseronokan. Harap tuan-tuan dapat faham lah apa yang saya sampaikan pada pagi ini tentang hari Ashura. Yang sahihnya puasa sunat. Yang sahihnya kita berbelanja, meluaskan belanja kepada anak. Mungkin ada orang yang buka puasa sehari dia order pizza ke apa,
Bagi seronok lah, bagi seronok maksudnya kepada anak-anak dan kepada keluarga. Baik. Kita sambung pengajian kitab kita pagi ini. Muka surat 21, hadis 21. Muka surat 82. Benarkah Maryam kakak Nabi Harun alaihi salam? Anil Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran. Tadi ada soalan daripada Ustazah Ummu Atiyah. Ustaz, betulkah mandi sebelum subuh hari Ashura Allah ubah ayak jadi ayak Zam-Zam? Oh, hebat ni. Tu yang saya kata tu. Kempen mandi bagus, hari seronok. Macam hari raya jugalah ni. Tapi kalau over sangat sampai kata ayak paip jadi ayak Zam-Zam. Tengok sampai ada lafaz pula, sahaja aku mandi sunat Ashura. Kita tengok mandi sunat ni mandi apa? Mandi Aidilfitri, Aidil Adha, mandi sunat ihram, mandi sunat Jumaat. Sunat Ashura ni tak ada pun. Bukan salah mandi tu. Duk pi buat statement tentang ayak jadi ayak Zam-Zam, lafaz. Mandi biasa lah, mandi biasa untuk kesegaran, untuk kebersihan. Itu yang saya maksudkan, benda bagus tapi kadang-kadang tu dia main riwayat yang ialah memburukkan balik ahli sunnah wal jamaah ni, jadi buruk balik. Dia jadi buruk tu lah. Amalan tak salah, beramal, tetapi jangan kata Nabi suruh macam tu. Tak tahulah riwayat mana ayak yang kita mandi tu jadi ayak Zam-Zam tu. Kita dengar sekali pun lucu lah tu. Baik. Ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Najran faqalu alastum taqra'un ya ukhta Harun qultu bala qalu wa Musa qabla Isa ma kan falam adri ma ujibuhum faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala ala akhbartahum annahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim was-salihin qablahum rawahu at-Tirmidzi wa qala hadha hadithun hasanun sahih. Artinya daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan aku ke Najran. Orang-orang Kristian Najran bertanya kepadaku, bukankah kamu orang-orang Islam membaca ayat Al-Quran yang bermaksud, ni ayat ya ukhta Harun, surah Maryam ayat 28. Ayat tu. Orang Kristian tanya Al-Mughirah bin Syu'bah, khadam Nabi. Nabi hantar dia pergi kerja di Najran. Sampai di sana ada orang Kristian tanya dia, hampa duk baca ayat ni kan? Ya ukhta Harun. Maksudnya, wahai saudara perempuan kepada Harun. Aku berkata, memang kami membacanya. Mereka berkata lagi, bagaimana boleh jadi begitu? Sedangkan Nabi Musa sebelum Nabi Isa dengan beberapa kurun. Aku tidak tahu jawapannya. Maka aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkara ini kepadanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kamu tidak memberitahu mereka bahawa mereka selalu menamakan anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi hadis ni nak cerita tentang Maryam. Maryam ni ada dua orang. Nama serupa, Maryam binti Imran, Maryam binti Imran, dua orang. Nama mereka sama, nama penuh sama. Nama pok pun sama. Tapi mereka orang yang lain, dua-dua salihah. Seorang ni mak Nabi Isa nama Maryam binti Imran. Mak Nabi
Isa. Nabi Isa ni Nabi sebelum Nabi Muhammad lah. Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa yang ada di atas langit kedua. Seorang lagi, Maryam binti Imran, kakak Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang di Mesir tu, zaman Fir'aun kan, Fir'aun, penentang Fir'aun ni Nabi Musa, Nabi Harun, dan kakak Nabi Musa, Nabi Harun ni nama Musa, nama Maryam, Nabi Musa bin Maryam. Kak dia nama Maryam binti Imran. Musa bin Imran, Maryam binti Imran. Jadi Maryam ni ada dua zaman lah. Mak Nabi Isa nama Maryam binti Imran. Kak Nabi Musa pun nama Maryam binti Imran. Begitu. Jadi Allah Ta'ala sebut, Ya ukhta Harun, wahai kakak kepada Harun. Harun pun ada dua orang. Kak Nabi Musa, dia juga kak kepada Nabi Harun. Mak Nabi Isa ni pun ada saudara lelaki nama Harun. Jadi macam tu. Biasalah orang dulu-dulu, Harun ni nama baik. Harun ni kalau kita di kampung ni macam lebay, awang. Nama orang bagus-bagus. Awang, lebay ni menunjukkan budak baik lah. Jadi zaman dulu orang menamakan Harun. Oleh kerana ada Nabi Harun, maka zaman Nabi Isa dia ada pak penakan dia nama Harun. Mak dia Maryam binti Imran, pak penakan Nabi Isa nama Harun bin Imran. Tapi Harun ni bukan Nabi. Harun ni bukan Nabi. Begitu. Nama serupa ni banyak. Saya pun nama serupa Zamri bin Hashim. H-A-S-H-I-M. Hashim. H-A-S-H-I-M. Zamri bin Hashim. Saya orang Pulau Pinang. Ada seorang lagi Ustaz Zamri bin Hashim, orang Perak, Bagan Datuk. Muka kami tak serupa, nama kami serupa. Saya orang Pulau Pinang, dia orang Perak. Saya ustaz biasa aja. Ustaz Zamri Hashim yang seorang lagi, Timbalan Mufti Negeri Perak. Timbalan Ustaz Datuk Allahyarham Harusani. Kan, Datuk Harusani. Kan? Pernah satu tempat tu panggil saya ceramah. Tapi pi bubuh gambar Ustaz Zamri Hashim Timbalan Mufti Perak. Saya PPI. Tulis nama betul dah. Tajuk ceramah pun betul. Muka orang lain. Ni pun cari dalam Google Image tu. Ni pun kira main cari type Zamri Hashim. Hak mana keluar ni pun ambil. Muka orang lain. Orang lain ceramah. Di poster, di banner tu muka orang lain. Orang lain-lain, umur tak sama, muka tak sama, negeri tak sama, nama aja sama. Jadi mak Nabi Isa dipanggil Ya ukhta Harun, wahai saudara, wahai kakak kepada Harun. Mak Nabi Isa nama Maryam binti Imran, dia kak kepada Harun bin Imran, seperti mana Nabi Musa zaman lain. Nabi Musa zaman lain kan. Musa, Harun, lepas tu Yusha' bin Nun, Daud, Sulaiman. Lain-lain zaman. Tapi nak buat macam mana nama serupa? Al-Mughirah bin Syu'bah dia celaru bab ni. Bila orang kata, takkan mak Nabi Isa tu kakak Nabi Musa. Mak Nabi Isa, zaman Nabi Isa, takkan dia jadi kak Nabi Musa. Sedangkan zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun, Nabi Yusha' bin Nun, zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, Ilyasa, Zulkifli lah, banyak nama Nabi lagi. Sementara nak sampai zaman Nabi Isa. Macam mana kak Nabi Musa menjadi ibu kepada Nabi Isa? Al-Mughirah bin Syu'bah dia kata, aku tak tahu. Tapi dia tak gagah jawab lah. Orang yang tak tahu, bagi habaq kata tak tahu, itu dipanggil jahil basit. Jahil yang biasa. Jahil biasa. Kalau dia jahil, dia gagah jawab juga, yang tu dipanggil jahil murakkab.
Jahil murakkab ni dia tak tahu tapi dia nak buat pala tahu. Pala tahu. Dulu buat carian Google Ustaz Zamri keluar muka timbalan mufti. Muka lain dekat-dekat nak serupa kat lah muka, lain sikit. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz pun jadi ahli majlis fatwa. Tak layak Ustaz, tak layak kita ni siapa. Kita ni duduk di kampung ni je, kampung ke Taok ni. Baik. Jadi ni cerita orang nama serupa. Maknanya orang Kristian, orang Yahudi ni apa tahu benda ni. Ni apa bagi soalan cepu mas, Al-Mughirah bin Syu'bah pun tersandak. Dia kata aku tak tahu. Nanti aku tanya Nabi Muhammad. Aku tak tahu. Ini bagus ni, jahil macam ni tak apa, jahil basit. Jahil biasa-biasa aja. Hak jahil teruk ni, dia tak tahu, dia buat macam dia tahu. Pantang orang tanya semua dia nak jawab. Mengaku je lah tak tahu. Orang tanya buah durian ke mana, dia tak bisa tengok durian. Dia kata buah durian tu bulat, lincin. Kulit dia ke mana? Kulit dia lincin, boleh picit, lembutnya. Tu durian apa lincin, durian apa lembut, tajam. Itu jahil murakkab, kepala tahu. Bagi jawapan tak tepat dengan realiti. Idraku syai' ala khilafihi fil waqi'. Mendapat maklumat dan menyampaikan maklumat kepada orang lain berbeza dengan realiti sebenar. Itu dipanggil jahil murakkab. Muka macam Ustaz Nazmi Karim. Saya bisa tagak gambar sebelah dengan Ustaz Nazmi. Ni pun kata macam dua beradik. Wallahu a'lam. Ada seorang lagi Ustaz Azhan, Kota Raja, Perak. Ada orang kata bila kami tangkap gambar dua-dua, dia kata macam kembar. Orang nampak lah, muka tak serupa. Orang nampak macam serupa. Baik, kita cerita ni Maryam ada dua. Dua-dua Maryam ni bagus. Mak Nabi Isa yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah. Dia kakak Harun. Harun ni bukan Nabi. Dulu ada Maryam, kakak Harun. Harun tu Nabi. Harun yang dua beradik dengan Nabi Isa dan Nabi Musa alaihi salam. Keterangan. Ulama berbeza pendapat tentang pengertian ayat 28 surah Maryam yang bermaksud wahai saudara perempuan kepada Harun. Pendapat pertama, Harun bukanlah saudara kandung Maryam. Ayat ini membawa makna perumpamaan, iaitu Maryam seperti Nabi Harun. Pendapat pertama kata seperti. Seperti Nabi Harun di sudut rajin beribadah, berbuat baik dan menjaga kehormatan diri. Pendapat kedua, Nabi Harun memang saudara kepada Maryam. Pendapat ini agak pelik bagaimana Maryam boleh dikatakan saudara kandung Nabi Harun sedangkan antara mereka berdua jarak waktu yang sangat jauh beberapa kurun. Pendapat ketiga, memang Maryam mempunyai saudara kandung yang bernama Harun. Tetapi Harun ini bukanlah Nabi Harun, abang Nabi Musa alaihi salam. Ni Harun lain. Harun ini seibu dan sebapa dengan Maryam. Dia diberi nama Harun sempena mengambil keberkatan nama Nabi Harun alaihi salam. Pendapat ketiga inilah yang paling kuat. Jadi Nabi Harun ni bukan Nabi Harun ni zaman Nabi Musa. Adapun Harun ni dia pak penakan Nabi Isa. Dia bukan Nabi, tapi dia baiklah. Nabi Isa sepupu dengan Nabi Yahya. Nabi Isa sepupu dengan Nabi Yahya. Muka mereka pun mirip. Nabi Isa muka dia macam Nabi Yahya. Sepupu kot mana? Mak dengan mak dua beradik. Mak dengan mak dua beradik. Mak Nabi Isa nama Maryam kan? Dia tu Nakan lah. Pak penakan, pak saudara. Pak saudara. Harun ni pak saudara Nabi Isa. Harun, pak saudara Nabi Isa. Dia bukan Nabi. Pak saudara.
Yang Harun seorang lagi tu abang Nabi Musa, tu zaman lain-lain. Okey, itu zaman lain-lain. Itu zaman Firaun di Mesir. Yang Maryam ni zamannya di Palestin. Dia ada adik nama Harun. Okey, Nabi Isa sepupu dengan Nabi Yahya. Sepupu dengan makna mak Nabi Isa, dua beradik dengan mak Nabi Yahya. Dua beradik. Ini juga dipanggil Ali Imran. Datuk mereka, grandfather, datuk mereka nama Imran. Imran pun sama juga. Yang cerita Nabi Musa lawan Fir'aun tu pun, ayah dia Imran. Musa bin Imran. Harun bin Imran. Tu Imran lain. Imran lain. Yang Nabi Isa ni, Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Dia nama Isa bin Maryam. Maryam binti Imran. Ni Imran lain. Okey, boleh faham? Imran ni seorang tuan guru di Palestin, Masjid Aqsa, Imran. Datuk Nabi Isa dan dia juga datuk kepada Nabi Yahya. Yahya bin Zakaria. Zakaria itu menantu kepada Imran. Seorang syekh, seorang imam yang alim, imam Masjid Aqsa. Okey. Yang lawan Fir'aun tu nama Musa bin Imran. Ayah dia Imran juga. Harun bin Imran. Dan ada seorang nama Maryam binti Imran, kakak Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia yang duk follow peti, bawa bayi Nabi Musa dalam surah Al-Qasas. Mak Nabi Musa letak bayi dalam kotak, dihanyutkan ke sungai. Jadi dia suruh anak perempuannya yang bernama Maryam duk tengok peti tu. Takut peti tu terbalik, tenggelam bayi ni. Bayi kecil mana reti berenang kan. Jadi kok dia duk perhati. Dan bila Nabi Musa menangis dalam istana Fir'aun, lapak susu. Fir'aun suruh gundik-gundik bagi susu badan. Dia tak mau hisap. Budak-budak ni kalau lapak susu, dia tak kira dah siapa punya, dia hisap saja. No? Ustaz, makam Nabi Imran di Oman tu ayahanda Nabi Musa kah? Nabi Musa ni sejarah dia di Mesir. Tak tahulah ayah dia Imran. Boleh jadi ayah Nabi Isa kot. Nabi Isa dia belah Palestin. Ni dekat Oman tu, saya pun tak pasti itu Imran ayah Nabi Isa kah atau ayah Nabi Musa. Imran datuk Nabi Isa atau Imran ayah Nabi Musa. Imran orang lain-lain. Maryam orang lain-lain. Harun orang lain-lain. Pasal apa banyak kali diguna pakai nama tu? Pasal nama berkat. Menamakan dengan nama Nabi. Begitu. Kita ada sahabat kita nama Muhammad bin Abdullah kan? Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin kan? Ustaz Amin yang duduk People State. Nama dia Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin. Nama sebiji macam nama Nabi tu. Muhammad bin Abdullah, gelarannya Al-Amin, orang yang sangat amanah. Adakah dia Nabi Muhammad? Tak, nama macam tu, mengambil berkat nama Nabi. Ustaz Amir Asalan tanya, saya tak tahu lah maqam tu Imran hak mana. Begitu. Jadi surah Ali Imran tu ulama bincang juga. Kan dalam Quran ada surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Keluarga hak mana? Keluarga Nabi Musa kan Nabi Isa. Tapi banyaknya pendapat ulama kata keluarga yang dimaksudkan ialah keluarga Nabi Isa, bukan keluarga Nabi Musa. Ali tu family. Usrah. Surah Ali Imran, surah keluarga Imran. Imran mana? Imran di Palestin, datuk kepada Nabi Isa. Imran, ayahnya, anaknya Maryam, Maryam ibu kepada Nabi Isa. Mana keluarga Imran ini, Isa, maknya Maryam, datuknya, apa ni? Imran. Dan juga sepupu Nabi Isa, Yahya, ayahnya Zakaria. Zakaria tu menantu kepada
Imran. Imran Palestin, bukan Imran Mesir. Begitu. Dah faham tu no? Orang Yahudi ni tahu benda-benda macam ni. Orang Kristian pun dia tahu. Sekali dia tanya kita, kalau kita tak tahu, kita pun pening. Sebab Imran ada 2 jenis, 2 orang. Maryam ada 2 orang. Harun ada 2 orang. Duk putak-putak kot tu lah. Tapi cerita lain-lain. Ya, rakaman ni insya-Allah boleh tengok lepas kelas nanti pun semua boleh tengok balik. Insya-Allah siri ni ada dalam page saya ni, insya-Allah. Jadi surah Ali Imran, kalau kita tengok isi kandungannya menceritakan family inilah. Nah, Imran ada 2 orang anak perempuan, seorang nama Maryam. Imran ada isteri dia nama Hannah. Imran kahwin dengan Hannah, dapat anak 2 orang perempuan. Seorang nama Maryam, seorang lagi saya tak ingat nama apa. Daripada Maryam ni dapatnya anak nama Isa. Daripada anak perempuan dia seorang lagi kahwin dengan Nabi Zakaria, dapat anak nama Yahya. Tapi zuriat keturunan Ali Imran, keluarga Imran ni dia tak ada zuriat. Sebab cucunya hak belah Nabi Yahya. Nabi Yahya ni sayyidan wa hasuran. Nabi Yahya ni dia memilih untuk tidak berkahwin. Dia berdakwah, dia berjuang, akhirnya dia mati. Tak sempat nak kahwin. Jadi Imran hanya takat ada anak perempuan 2 orang dan ada cucu 2 orang. Cucunya hak sebelah ni Yahya tak kahwin lah, mati bujang. Seperti mana Imam Nawawi pun mati bujang, tak sempat kahwin. Duk menulis kitab, duk mengajar, duk menghafal, tahajud. Bukan tak mau kahwin, tapi sibuk dengan penulisan sampai tak sempat nak fikir kahwin. Akhirnya mati. Orang panggil min ulama al-uzzab. Ramai ulama-ulama yang mati bujang. Ramai. Bukan mereka menentang fitrah, kahwin tu fitrah. Tapi dah tak berkeinginan. Ada benda lain bagi mereka yang lebih penting. Mereka tumpukan dengan dakwah. Jadi Nabi Yahya tak ada anak. Jadi putus keturunan Imran ni putus. Dia takat ada anak perempuan 2 orang. Dia takat ada cucu 2 orang. Cucu pun yang Yahya tu tak kahwin. Yang belah ni Isa, Nabi Isa pun tak ada zuriat. Pasal dia duduk atas langit. Dia pun tak sempat kahwin. Nabi Yahya mati tidak berkahwin. Nabi Isa dinaikkan ke atas langit, tak sempat kahwin. Cuma nanti dia kahwin lah. Dia akan turun bunuh Dajjal. Nanti baru akan bersambung cicit Imran. Imran ni tak ada cicit lagi. Imran ada 2 orang anak perempuan, ada 2 orang cucu. Cucu pertama nama Yahya, cucu kedua nama Isa. Yahya tak ada isteri, tak ada anak sebab dia wafat tidak berkahwin. Dia pilih untuk tidak berkahwin. Tapi orang-orang Kristian ni kata dia mati pucuk, dia apalah, kata macam-macam. Tak, dia tak sempat nak kahwin, mati nak buat macam mana kan, takdir Allah. Nabi Isa ada atas langit. Tapi nanti dia akan kahwin, dia belum kahwin. Jadi surah Ali Imran, keluarga Imran hanya terbentuk anak, menantu, cucu 2 orang. Itu saja. Dia tak ada lah zuriat cicit tu, tak ada lagi lah. Nanti tunggu Nabi Isa turun dan dia akan kahwin dan dia akan dapat anak. Dia akan dikebumikan dekat sebelah Rasulullah di Madinah. Nabi cerita habis tentang Nabi Isa AS. Baik, itulah bila kita tengok surah Ali Imran, kita kena terbayangkan inilah family Ali Imran, family Imran. Menantu dia seorang je lah, Zakaria. Sebab Maryam tak bersuami. Begitu nak. Harap-harap kita dapat faham cerita ni. Dan ada seorang lagi, Harun. Jadi anak Imran ni 3. 2 perempuan, seorang lelaki. Lelaki ni nama Harun. Allah tak cerita pun Harun ni kahwin ke tak kahwin. Wallahu a'lam. Yang Allah Ta'ala cerita 2 orang puteri Imran kahwin. 2 orang puteri Imran ni ada anak. Seorang nama Yahya, seorang nama Isa. Sebab itu Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW jumpa Nabi Yahya, jumpa Nabi Isa, dan Nabi tengok, muka nak serupa yang sepupu, muka nak serupa macam kembar ni bang. Muka mirip. Begitu. Jadi kita habis takat ni. Petang ni kita sambung lagi kuliah kita.
hadis ke-22 insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Soalan seorang lagi apa ni? Seorang lagi nama anak perempuan Imran tu siapa ustaz? Saya lupa ada. Kalau kita baca dalam Ibnu Kathir ada tulis anak Imran 3 orang, 2 perempuan, seorang lelaki. Hak lelaki nama Harun. Harun ni tak jelas lah. Dia kahwin ke tak kahwin pun tak tahulah. Allah tak cerita. Mungkin dia tak kahwin kot. Harun. Ni nama Maryam. Hak seorang lagi nama apa? Kakak kepada Maryam. Kakak Maryam isteri kepada Nabi Zakaria. Sebab tu Nabi Zakaria dia bela adik ipar dia lah. Dia yang duk bela Maryam. Dan dia terkejut setiap kali masuk bilik Maryam tengok ada bermacam-macam buah. Okey, begitu. Mak Nabi. Seorang lagi anak perempuan Imran nama apa? Saya tak tahu nama apa. Dia mak kepada Nabi Yahya. Isteri kepada Nabi Zakaria. Boleh tengok tafsir surah Maryam. Dalam tu ada cerita Nabi Zakaria tua dah, tak dapat anak lagi. Tulang dia dah lemah. Rambut dia dah beruban, dia teringin anak. Nabi Zakaria ni antara Nabi yang lambat dapat anak. Isteri dia dah tua, dia pun dah tua. Tapi takdir Allah, akhirnya dia dapat anak. Saya tak masukkan dalam buku ni. Sebenarnya ada banyak lagi cerita. Cerita Nabi Ilyas, Ilyasak, Nabi Zulkifli, Nabi Zakaria, Nabi Isa. Nabi Zakaria suami kepada mak saudara Nabi Isa. Dia ayah Nabi Yahya. Dah tua dah, akhirnya dapat anak nama Yahya bin Zakaria. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.